نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nyawa agar sama-sama kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merebut segala kurnia dan fadilatnya agar sama-sama kita dapat mati dan menuju ke Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang suci dan bersih. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada kitab Fathul Bari. Kita berhenti 463, iaitu apabila wanita mimpi bersenggama. Kita belum habis lagi pada muka surat 463 jadi insyaAllah pada minggu lepas kita dah bahaskan tentang bagaimana seorang wanita itu mimpi bersenggama. Ini menunjukkan bahawa wanita juga mimpi dan mimpinya mimpi basah. Dan cuma air yang keluar daripada wanita, mani itu berbeza dengan air lelaki. Kerana kalau air lelaki dia punya warnanya putih, tapi kalau air mani wanita itu warnanya kekuning-kuningan. Jadi ini disempurnakan hadis Nabi SAW yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi SAW. Jadi dalam muka surat itu kita bahaskan innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Ummu Sulaim sengaja mendahulukan kalimah ini sebagai alasan atas sikapnya yang akan menyebutkan sesuatu yang tahu dibicarakan. Malu yang dimaksud ditinjau dari segi bahasa, kerana malu dalam pengertian agama adalah baik. Jadi yang malunya dari segi bahasa, dari segi nalurinya. Tetapi kalau kita tengok dari segi agama, kita tengok bahawa malu itu satu sifat yang terpuji. Tetapi dia nak mengatakan tentang sesuatu yang sulit, jadi itu merupakan satu yang memalukan bagi dirinya. Tapi seperti mana kita dah katakan bahawa Aisyah memuji orang-orang Ansar kerana mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa saja dalam agama, walaupun perkara-perkara yang memalukan, mereka tidak malu dalam bertanya. Sementara disebutkan dalam pembahasan iman bahawasanya malu dari segi bahasa adalah perubahan dan perpecahan, dan hal tersebut mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan Ummu Sulaim dapat difahami bahawa Allah tidak menyuruh bersikap malu dalam kebenaran atau tidak melarang untuk menyatakan kebenaran. Tapi malu ini hanya boleh kita, ataupun pertanyaan sulit, hendaklah kita tanya kepada yang ahlinya. Kerana kita tak boleh nak menceritakan hal-hal sulit kita, antara kita dengan isteri kita, iaitu keaiban kita, kepada sesiapa saja yang kita kehendaki, kecuali untuk kita menanyakan sesuatu hukum ataupun sesuatu fatwa yang kita perlukan untuk hukum tersebut. Seperti mana yang Ummu Sulaim tanya kepada Nabi SAW. Jadi kita tahu bahawa Ummu Sulaim ni ibu kepada siapa? Kepada Anas bin Malik, yang dia sendiri offer Nabi SAW untuk berikan Anas untuk berkhidmat kepada Nabi SAW. Ada pula yang mengatakan bahawa takwil hanya diperlukan di dalam masalah isbat, iaitu menetapkan, bukan pada masalah penafian. Tetapi kerana difahami dari kalimat terhadap tersebut bahawa Allah Subhanahu wa taala malu terhadap yang bukan hak, maka ini kembali pada masalah isbat penetapan hingga harus ditakwilkan. Demikian dikatakan oleh Ibn Daqiqil Aid. Jadi ini menunjukkan bahawa
malu itu hendaklah kita sebutkan, kerana itu adalah salah satu perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkataan ihtalamat, siapa yang bermimpi ni? Seorang wanita apabila dia mimpi, itu kita panggil ihtalamat. Mimpi adalah sesuatu yang dilihat oleh seorang saat tidur. Dan yang dimaksud mimpi di sini adalah mimpi yang bersifat khusus, iaitu melakukan hubungan intim. Jadi kalau kita mimpi kena kejar binatang ke, keluar air ke? Tak ada. Jadi kalau disebabkan keluarnya air, air mani itu adalah kerana mimpi berhubungan intim. Tidak disebabkan oleh kerana perkara-perkara lain. Di dalam riwayat Ahmad daripada Ummu Sulaim disebutkan bahawa ia berkata, wahai Rasulullah, apabila seorang wanita bermimpi melihat suaminya bersenggama dengannya, apakah ia harus mandi? Jadi itu menunjukkan bahawa mimpi yang menyebabkan keluarnya air itu adalah mimpi dia bersetubuh ataupun bersama dengan suaminya, ataupun seandainya dia belum kahwin, dia bersama dengan seseorang yang tidak dikenalinya. Jadi mimpi itu adalah satu mimpi yang benar. Manakala mimpi terbagi kepada dua, satu mimpi yang benar, satu mimpi daripada hasutan syaitan. Kerana itu Nabi SAW mengajarkan kita, apabila kita mimpi perkara-perkara yang buruk, hendaklah kita tukar posisi untuk kita tidur. Kalau kita terjaga, lalu kita kena tukar dan kita kena ludah pada bahagian kiri kita. Pernah buat tak? Ke tak pernah mimpi buruk ni? Mimpi buruk, kadang-kadang kita mimpi kena hempap, tahu tak? Kadang-kadang kita mimpi banyak perkara-perkara yang kena pijak semut. Ada tak? Tak ada. Okey, tak ada, tak apa. Tapi yang penting adanya mimpi buruk dan adanya mimpi baik. Begitu juga kalau kita sebut tentang mimpi, ada juga kalau orang yang baru meninggal, kita akan mendapat mimpi orang tersebut. Itu mimpi betul atau tidak? Tak betul. Jadi orang meninggal boleh tak masuk dalam mimpi kita? Tak boleh. Boleh. Dia boleh masuk dalam mimpi kita. Dan tapi kita nak kena tapis. Selagi mana dia tak bercanggah dengan naluri, ataupun tak bercanggah dengan dalil syarak dan sebagainya, itu boleh kita terima. Seandainya dia bercanggah ataupun dia menyuruhkan satu perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak boleh diterima. Buktinya antaranya lah Nabi SAW masuk dalam mimpi para sahabat. Antaranya Abu Bakar, antaranya Umar, antaranya Osman. Hatta sampai Osman sebelum dia nak wafat, dia mimpi Nabi SAW, dan Nabi SAW katakan kepada dia bahawa kau akan berbuka bersama dengan kami. Ingat tak kes pembunuhan Osman? Kerana itu waktu itu dia suruh sahabat kejut dia untuk bersahur. Lalu apabila sahabat, itu antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kejutkan Osman, lalu Osman marah dia pula. Kerana apa? Kerana dia katakan, kau potong mimpi aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bahawa dia akan berbuka bersama Osman nanti. Jadi pada hari itu Osman pun berpuasa. Apabila Osman berpuasa, lalu pada hari itu ditakdirkan bahawa Osman itu dibunuh. Lalu betul lah apa yang dia mimpikan tentang Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi apa saja mimpi yang datang pada diri kita, sama ada orang tu dah meninggal, maka itu adanya kebenaran pada satu sudut, kecuali benda yang tidak masuk akal. Kerana ada kadang-kadang mimpi yang orang yang baru meninggal tu, dia ada simpan sesuatu pada tempat yang kita tak tahu. Tetapi ada satu kisah, dia datang dalam mimpi fulan, lalu dia katakan tempat ini, tempatnya di tempat sedemikian dan sedemikian. Lalu dia tunjukkan tempat tu. Jadi dia bangun daripada tidur, dan dia tengok bahawa benar mimpi dia. Dia datang kat tempat tu, tempat shelf tu, lalu dia tengok memang ada barang yang ditunjukkan dalam mimpi. Jadi cerita sebegini boleh kita terima selagi mana dia tak bercanggah dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan apabila kita lihat balik kepada pembunuhan Osman radhiyallahu anhu, iaitulah yang menyebabkan terjadinya peperangan Jamal. Yang pernah dengar tak peperangan Jamal? Peperangan unta. Dan begitu juga terjadinya peperangan Siffin yang melibatkan pembunuhan dan darah para sahabat itu terbunuh. Kerana apa? Kerana disebabkan, bukan maksudnya Osman yang menjadi penyebab, tetapi kerana perbezaan pendapat antara Ali dengan Zubair. Contohnya pada peperangan Jamal, antara Ali radhiyallahu anhu dengan Zubair. Kerana apa? Mereka berpendapat bahawa orang yang dibunuh, orang yang membunuh Osman itu harus disettlekan dulu, baru boleh melantik seorang khalifah yang baru. Itu bagi pendapat Zubair dan pendapat Aisyah antaranya. Tetapi Sayyidina Ali mengatakan bahawa kalau kita, selagi kita tak bersatu, selagi itu susah untuk kita cari jalan penyelesaian. Dan selagi tak ada khalifah, selagi itu kita takkan dapat, macam mana nak cari, macam mana nak trace orang yang dah ada dekat di antara kita. Jadi berlakulah terjadinya peperangan Jamal. Ini satu peperangan yang menyedihkan. Tetapi ini yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup lagi, bahawa akan berlakunya pertumbahan darah di antara orang yang hebat. Dan dua-dua orang ini bukan dia berperang untuk perkara lain, tapi mereka berperang untuk mendapatkan kebenaran. Jadi itulah antara Ali dengan Zubair dengan Aisyah radhiyallahu anha. Antara cerita, sedutan ceritanya sedikit, bahawa antara Aisyah dengan Zubair bin Awam, antara dia punya askar-askar dia, iaitu ada pada satu tempat perkemahan. Lalu Ali punya askar pun ada tempat perkemahan yang lagi satu. Jadi apa yang berlaku, mereka ni bukan untuk berperang, mereka untuk mencari jalan penyelesaian. Tetapi kita dah katakan tadi, seandainya dan selagi mana kita tak bersatu, selagi itulah musuh yang bunuh Osman tu dia akan mencari jalan untuk menyucuk. Jadi pada satu malam, Aisyah radhiyallahu anha dengan tentera-tenteranya dengan Zubair pun diserang. Diserang oleh pembunuh Osman. Dan mereka assume yang bunuh itu adalah tentera-tentera Ali. Nampak tak? Ini dia punya makar dia punya tipu daya dia. Maka mereka pun menyerang Aisyah. Jadi Aisyah dengan Zubair bin Awam dan sebagainya, orang-orang itu tak akan menyangka bahawa yang nak serang tu orang lain kecuali Ali. Kerana Ali punya askar dekat situ. Sedangkan Ali pun waktu tu tengah tidur, kerana ini waktu tengah malam. Lalu mereka pun dah tersalah anggap. Lalu mereka mengatakan bahawa tentera Ali dah serang kita. Lepas tu tentera-tentera ataupun pembunuh Osman ni pun pandai. Lalu dia pergi pula tempat Zubair. Dia pun kecoh kan tempat kat sana, dan mereka membunuh orang-orang dekat sana. Maka Zubair pun menyangka bahawa Ali yang menyerang. Lepas tu dia pula pergi tempat Ali, dia pula yang bunuh orang bahagian Ali. Jadi Ali pun assume yang serangan daripada sini. Jadi ini berlakunya fitnah yang besar, yang kita katakan bukan mereka nak menumpahkan darah secara suka hati, tetapi ini adalah yang dirancang oleh pembunuh-pembunuh Osman. Begitu juga selepas dah berlaku satu pendamaian antara mereka, dan mereka semua dah baiat di bawah Ali radhiyallahu anhu, maka terjadi pula peperangan antara Ali dengan Muawiyah. Setahun lepas tu terjadinya peperangan antara Ali dengan Muawiyah. Begitu juga, sama juga kes dia, iaitu pembunuh-pembunuh Osman yang menyocok mereka, sampai berlakunya peperangan. Dan sampai at last siapa yang terbunuh, iaitu Ali radhiyallahu anhu. Dia terbunuh bagaimana? Terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Ini orang-orang Khawarij, iaitu orang-orang yang mengatakan bahawa Ali itu kafir, iaitu dan Aisyah itu kafir kerana mereka menghalalkan darah, dan seterusnya. Kerana orang-orang Khawarij dia tak kira sahabat ke tak sahabat. Hatta Nabi SAW diorang boleh marah Nabi SAW. Kerana antara 4 orang, ada 4 orang yang hendak dibagikan emas, tapi seorang itu dibagikan satu, tapi yang lagi 2 orang dibagikan 2-2.
Jadi dia pun Abu Khuwaisirah pun mengatakan kepada Rasulullah, mengatakan, wahai Muhammad, berlaku adillah. Jadi Nabi SAW mengatakan, celakalah engkau. Adakah kau nak suruh aku berlaku adil sedangkan wahyu semua turun kepada aku? Kerana Nabi SAW kalau buat sesuatu perkara, itu bukanlah mengikuti hawa nafsunya. Jadi kau nak mengajar aku sedangkan wahyu dan semua perintah itu diturunkan atas aku. Jadi maksudnya dia ragukan di situ. Maka Nabi SAW pun mengatakan bahawa selepas ini akan keluarnya ramai orang-orang yang dinamakan Khawarij, yang di mana amalan mereka amalan yang hebat. Kalau kita tengok solat mereka, solat yang subhanallah, orang kita pun kalah. Kalau kita tengok baca Quran mereka, dia orang baca Quran dengan hebat, tetapi mereka tak masuk ataupun tak dapat hidayah ataupun tak dapat petunjuk atas apa yang mereka buat. Jadi kerana itu mereka rasa mereka nak memberontak atas apa yang mereka rasakan benda itu satu kebatilan. Jadi itu antara bagaimana kita nak tahu bahawa itu mimpi itu adalah mimpi yang benar, kerana pernah Nabi SAW masuk ke dalam mimpi para sahabat. Begitu juga Nabi boleh masuk mimpi kita tak? Boleh. Nabi boleh masuk dalam mimpi kita. Ada yang pernah mimpi Nabi? Ketawa macam pernah tu. Tak ada mimpi wali. Allahu Akbar. Tak apa dah, mimpi siapa-siapa pun, tetapi kita nak kena tahu bahawa seandainya kita klaim bahawa kita mimpi Nabi, hendaklah syarat-syarat yang kita nak tahu bahawa dia adalah Nabi ataupun bukan, hendaklah menepati ciri-ciri Rasulullah SAW, tanpa kita menghilangkan apa yang ada pada badan Nabi SAW. Seperti mana yang kita pernah katakan bahawa ada orang yang bermimpi Nabi, tapi muka Nabi itu licin, yang tak ada janggutnya. Jadi kalau siapa mimpi Nabi mukanya cerah, mukanya subhanallah bersinar, tetapi licin wajahnya, itu bukan Nabi. Kerana Nabi SAW antara sifatnya, janggutnya sampai ke mana? Sampai ke dada. Nabi SAW janggutnya sampai ke dada. Jadi kalau kita mimpi orang yang mukanya licin, itu bukanlah Nabi. Jadi kerana kadang-kadang orang tu tak mengatakan dia Nabi, tapi kita assume dia Nabi. Pasal apa? Nampak gaya macam seorang yang bersinar dan sebagainya. Jadi ini salah satu permainan mimpi. Jadi kerana mimpi ini merupakan satu musibah ataupun satu fitnah yang besar. Kerana ada orang yang berdalilkan dengan mimpi untuk membuat satu amalan tersebut. Aku dapat satu amalan baru, aku dapat satu wirid baru yang Nabi SAW suruh aku ajar kepada pengikut-pengikutku. Dan orang-orang itu haruslah berbaiat kepadaku. Dan seterusnya. Jadi ini satu musibah. Kerana tidaklah adanya dalil-dalil ataupun doa-doa yang Nabi SAW dah ajar, kecuali itu semua dah lengkap. Tak perlu Nabi nak datang kat mimpi kita. Dan dalam berjuta-juta orang, kenapa kita yang jadi Nabi SAW bagi kat kita? Adakah kita ada sesuatu power yang orang lain tidak ada? Kenapa Abu Bakar tak mendapat zikir tersebut? Kenapa Omar tak dapat zikir tersebut? Dan semua para sahabat tak dapat. Kenapa kita? Pada zaman sekarang orang Melayu pula yang dapat. Jadi ini persoalan-persoalan yang kita harus persoalkan, kerana Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sesungguhnya Allah dah sempurnakan agama kamu. Cukup apa yang ada dekat dalam sunnah Nabi. Kita buka dalam Sahih Bukhari, Fathul Bari ni pun dah berapa bulan tak habis-habis lagi. Betul tak? Apatah lagi nak kena tunggu mimpi untuk membuatkan satu amalan yang tersendiri, untuk membezakan kumpulan ini dan kumpulan itu. Jadi ini satu musibah yang kita harus berhati-hati. Seterusnya kita tengok idza ra'atil ma, jika dia melihat air. Maksudnya air apa? Air sirap ke? Maksudnya apabila dia melihat air yang keluar ketika dia tidur. Jadi ini perintahnya. Idza ra'atil ma, jika ia melihat air, maksudnya ia melihat air mani setelah terbangun. Dalam riwayat Al-Humaidi daripada Sufyan, dari Hisham disebutkan, jika salah seorang wanita di antara kamu melihat air, maka hendaklah ia mandi.
Jadi perintah di situ. Kita dah sebut minggu lalu bahawa kita nak kena mandi bukan disebabkan mimpi. Betul? Kita kena mandi disebabkan apa? Disebabkan keluarnya air. Kalaulah kita bermimpi bersama dengan suami kita 20 kali pun 30 kali pun, kalau tak keluar air, kena mandi tak? Tak kena mandi. Jadi punya mandi di situ adalah diperintahkan apabila keluarnya air. Tapi itu waktu kita bermimpi. Tapi kalau kita bersama dengan suami, kita bersama dengan suami ataupun bersama dengan isteri, walaupun kita tak keluar mani, tapi kemaluan lelaki dah menyentuh kemaluan wanita, itu telah mewajibkan mandi. Di situ adanya itu kalau dalam mimpi. Kalau tak keluar baru tak payah. Tapi walaupun kita bersama dengan isteri, tapi kita tak keluarkan air, tapi dah masuk, itu mengatakan itu adalah satu persetubuhan. Jadi itu diwajibkan mandi. Jadi itu berbeza hal kita bersama dengan isteri waktu kita tidur ataupun dalam mimpi. Itu hal yang berbeza untuk kita menentukan bagaimana kita haruslah mandi ataupun tidak. Jika salah seorang wanita di antara kamu melihat air, maka hendaklah ia mandi. Ia menambahkan, Ummu Salamah berkata, apakah wanita juga bermimpi senggama? Jadi di sini ditambah. Demikian pula para murid Hisham, mereka telah meriwayatkan tambahan ini dari beliau Hisham, kecuali Imam Malik. Dalam riwayat Abu Muawiyah daripada Hisham pada bab malu dalam menuntut ilmu. Jadi ada dia buat kerana hadis ini, dia membuat tajuk iaitu malu dalam menuntut ilmu. Disebutkan apakah wanita juga bermimpi senggama. Dalam riwayat tersebut disebutkan pula maka Ummu Salamah menutup wajahnya. Namun akan disebutkan dalam pembahasan Al-Adab, dalam riwayat Yahya Al-Qattan daripada Hisham, maka Ummu Salamah tertawa. Kedua riwayat ini dapat disatukan dengan mengatakan bahawa Ummu Salamah tersenyum kerana heran dan menutup wajahnya kerana malu. Kalau kita malu, kita buat apa? Kita kelip-kelip mata, betul tak? Ataupun kita berpaling ke tempat lain, ataupun kita tersenyum, betul tak? Kalau kita berbicara tentang berjunub, kalau kita berbicara tentang hukum-hukum dan sedemikian, itu adanya perasaan sifat malu, kerana itu adalah salah satu fitrah. Salah satu fitrah iaitu memperbincangkan hal-hal sulit, tetapi tak bermaksud kita tak payah bincangkan. Kerana ini adalah hal ataupun tuntutan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita belajar untuk kita mengetahui halal dan haram, ataupun apa yang harus kita lakukan seandainya terjadi hal-hal yang sedemikian. Dalam riwayat Muslim daripada Waqi' daripada Hisham dikatakan Ummu Salamah berkata, wahai Ummu Sulaim, engkau telah membuka rahsia wanita. Kerana itu adalah salah satu rahsia wanita, dan dia tanya kepada Nabi SAW. Kerana itu Ummu Sulaim antara orang-orang Madinah ini dipuji kerana keberaniannya, kerana tak malu dalam menanyakan hal-hal yang sulit dalam agama. Khilafah seperti ini disebutkan pula dalam riwayat Ahmad daripada Ummu Sulaim. Ibnu Battal berkata, ini merupakan dalil bahawa setiap wanita mengalami mimpi senggama. Sementara selain beliau justru memahami sebaliknya, seraya mengatakan ini merupakan dalil bahawa sebahagian wanita tidak mengalami mimpi senggama. Makna lahiriahnya ucapan Ibn Battal adalah bahawa hal seperti itu bisa saja terjadi dan bukan harus terjadi. Artinya pada diri wanita ada kecenderungan ke arah itu. Kerana untuk kita menetapkan bahawa seorang wanita itu menjadi seorang yang dah baligh, itu tak disyaratkan untuk bermimpi. Betul tak? Dia nak kena baligh wanita ni bila mana? Bila keluarnya darah haid. Berbeza dengan lelaki. Lelaki itu nak kena tunggu mimpi, dan walaupun tak ada mimpi, kalau keluar air mani itu dah kira baligh. Dan kalau tak balik-balik juga 20 tahun tak mimpi-mimpi, macam mana? Saya belum balik ustaz, tak payah solat. Pasal apa? Belum mimpi. Padahal dah 20 tahun. Itu tak payah tunggu sampai 20 tahun. Itu hanya cukup dengan umur 15 tahun untuk dia menjadi seorang yang baligh. Jadi kita mendapatkan dalam hadis ini
dalil wajibnya mandi bagi wanita jika mengeluarkan mani. Ibn Battal menafikan adanya perbezaan pendapat dalam masalah ini, sementara telah kami sebutkan sebelumnya adanya perbezaan pendapat dalam masalah ini daripada An-Nakhai. Seolah-olah Ummu Sulaim belum mendengar hadis Nabi SAW yang berbunyi al-ma'u minal ma', iaitu air mandi wajib dikarenakan oleh air keluarnya mani. Jadi kemungkinan kenapa Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi SAW, kerana antara sebabnya adalah mungkin Ummu Sulaim tak tahu tentang hadis itu. Al-ma'u minal ma'. Al-ma'u minal ma' maksudnya apa? Air mandi wajib itu dikarenakan oleh air keluarnya air mani. Ma daripada air, air daripada air. Disebabkan mandi kerana keluarnya air. Jadi itu antara yang telah dibahaskan. Atau ia telah mendengar sabda itu namun timbul dalam fikirannya kerana perkara yang menurutnya dapat menyebabkan wanita tidak termasuk dalam hadis tersebut. Ataupun para ulama mengatakan dia tahu hadis tu, cuma dia nak tahu ini untuk lelaki ataupun untuk wanita. Kerana biasanya yang katakan tentang mani ni lelaki, dan bukan wanita. Jadi dia tanya sekali lagi untuk confirmkan, adakah itu benar untuk lelaki ataupun untuk wanita. Jadi ini menunjukkan bukti bahawa seandainya kita tak faham sesuatu, kena tanya. Jangan kita tak faham lalu kita tak tanya dan kita assume apa yang kita faham sendiri. Itu masalah. Kerana itu kalau kita membaca Al-Quran dan seterusnya, kita tak boleh nak rasa apa yang kita faham daripada situ. Kerana itu kita nak kena faham Al-Quran, nak faham hadis, kena buka semua kitab-kitab yang telah dibahaskan ulama, tafsiran Al-Quran, syarah-syarah hadis Nabi SAW, supaya ilmu kita yang sedikit ini tak melebihi ilmu para ulama. Jadi kita nak kena ada petunjuk dalam masalah seperti ini. Kerana keluarnya mani jarang dialami wanita. Jadi Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Ummu Sulaim dalam kisah ini bahawa Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, apakah wanita juga punya air mani? Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah saudara kandung laki-laki. Mereka iaitu sama. Dalam riwayat Abdul Razak tentang kisah ini dikatakan, jika salah seorang wanita di antara kalian telah melihat air mani sebagaimana laki-laki melihatnya. Demikian pula Imam Ahmad meriwayatkan daripada Khawlah binti Hakim, ia tidak wajib atasnya mandi hingga keluar air mani sebagaimana lelaki. Lafaz ini merupakan bantahan terhadap orang yang mengatakan bahawa mani wanita tidak keluar, namun keluarnya mani wanita itu dapat diketahui daripada syahwatnya. Lalu mereka memahami sabda Nabi SAW, jika ia melihat air, yakni apabila ia mengetahuinya, namun pandangan ini kurang tepat. Kerana untuk mengetahui keluarnya mani dalam kondisi ini sangat sulit. Sebab kalau ia mengetahui hal tersebut dalam mimpi saja, maka tidak memiliki konsekuensi hukum. Kerana jika laki-laki mimpi bersetubuh dan ia melihat mengeluarkan mani dalam mimpi itu, lalu terbangun dan tidak melihat tanda bahawa air maninya telah terkeluar, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Menurut kesepakatan ulama, demikian juga halnya dengan wanita. Ataupun ada seorang tu bermimpi, tapi dia mengeluarkan air maninya dalam mimpi, tapi secara hakikatnya itu tidak keluar. Jadi itu pun tidak diwajibkan mimpi. Kerana itu kita akan dihukumkan atas apa yang kita tahu. Bukan kita tak tahu. Ataupun kita rasa, contohnya tempat ini, tempat kat mana-mana lah pun, adanya bekas tempat anjing berjalan. Betul tak? Adakah kita nak jalan kat tempat tu, kita nak kena semah dulu semua tempat tu baru kita boleh berjalan? Ataupun kita nak sentuh, kita nak kena apa orang panggil? Sertu. Sekarang namanya sertu. Ada sabun sertu lagi. Adakah kita nak kena beli sabun, nak kena bawa dalam beg setiap masa? Jadi nak jalan kat mana-mana, nak ambil apa-apa semua nak kena sertu dulu? Itu tidak. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebankan seseorang itu kecuali apa yang dia mampu.
Jadi kita tak mampu. Contoh kita nak sewa hotel. Nak sewa hotel. Entah hotel sebelum tu orang bawa masuk anjing. Betul tak? Anjing tu main lompat-lompat di atas katil. Lalu kita pula masuk. Dah penat-penat, sedapnya. Kena tidur. Tidur kat atas katil yang bekas daripada anjing. Best tak? Tu biasalah, kalau dah penat apa pun best. Dia punya kepenatan tu mengatasi segala-galanya. Jadi kita tak disuruh untuk check, untuk call dulu sebelum tu. Ini ada anjing ke ada babi? Jadi ini satu masalah yang tak perlu kita korek dulu. Selagi mana tak ada bukti yang nyata. Selagi mana tak ada bukti yang nyata. Dan nampak memang ada muka anjing kat situ, dia draw. Ataupun dah memang apa-apa dah pun menjadi bukti. Ataupun kita tahu, kita tengok dalam CCTV dan sebagainya, itu lain kes. Jadi kerana tu kita tengok. Begitu juga dengan hal mandi. Selagi mana kita tak payah rasa bersalah. Tadi mimpi betul-betul aku rasa dah keluar air mani, tapi keluarnya kalau bangun-bangun tak ada air mani. Jadi itu tidak disyariatkan untuk kita mandi wajib selagi tak ada bukti yang nyata. Ada pun apabila yang dimaksudkan mengetahui di sini adalah setelah wanita itu terbangun, maka tidak dapat dibenarkan sebab yang terjadi dalam mimpi tidak berkelanjutan setelah bangun kecuali jika terlihat tanda keluarnya mani tersebut. Untuk itu memahami kata bermimpi di sini sebagaimana maknanya secara lahiriah merupakan pandangan yang benar. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahawa wanita boleh langsung meminta fatwa dan menjelaskan gambaran keadaan yang berhubungan dengan kejadian syar'i kerana adanya faedah yang bisa diambil dari hal tersebut. Di samping itu, hadis ini menunjukkan dalil bolehnya tersenyum dalam hal-hal yang menakjubkan. Ada pun pembahasan mengenai sabda beliau, lalu dengan apa anaknya memiliki kemiripan dengannya, akan diterangkan pada pembahasan mengenai awal mula penciptaan, insya-Allah. Jadi subhanallah, kalau kita bahaskan tentang Fathul Bari, ini dia punya keseronokan dia tak akan berakhir. Kerana lepas ni ada lagi cerita, banyak lagi sebenarnya. Ini baru masuk dalam bab ghusul, bab mandi. Lepas ni banyak lagi cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang harus kita tahu, dan layaknya kita sebagai umat Islam akan mengkaji satu demi satu demi untuk kita menikmati ilmu dalam beragama Islam. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut di sisi Allah adalah para ulama, kerana makin tahunya mereka terhadap Allah, terhadap agamanya, makin bertakwanya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan walaupun kita tak menjadi ulama, kita dapat tempias sikit pun jadilah. Betul tak? Kita dapat tahu salah satu ilmu yang menjadikan Islam ini mulia dengan ilmu itu, maka itu pun sudah menjadikan hati kita menjadi tenang, kita menjadi seorang yang berbangga dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berasa syukur atas nikmat iman dan Islam. Seterusnya kita tengok kepada bab yang ke-23. Ada? Bab yang ke-23 tentang keringat orang yang junub dan seorang muslim itu tidak najis. Apa maksud keringat? Keringat apa? Peluh. Betul tak? Keringat tu peluh. Peluh tahu? Bukan peluk. Ni baru fikir pasal mandi wajib ni nak ingat apa peluk pula. Dia keringat tu air peluh lah. Air peluh orang yang junub. Jadi kita bab ni kita akan bahaskan orang junub, itu tak boleh solat, betul tak? Tapi sekarang kita nak bahaskan adakah air peluh dia najis atau tidak. Dan seorang muslim itu tidak najis. Jadi Imam Bukhari kita tahu bahawa kalau Imam Bukhari dah mengatakan seorang muslim itu tidak najis, maksudnya dia berpendapat ataupun dia punya fiqh, dia mengatakan bahawa memang tidak najis seorang muslim. Nanti kita akan masukkan pembahasan yang detail selepas ini. Cuma dia punya tajuk dengan bab ini adalah adakah kerana ada sahabat yang keluar waktu dia berjunub, dan dia berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasalam, dan dia
lari daripada Nabi. Pasal dia malu nak jumpa Nabi. Keadaan dia sekarang ni tengah berjunub. Kita berjunub boleh pergi pasar tak? Dah berjunub, terus pakai baju pergi pasar, beli ikan. Boleh ke tak boleh? Boleh. Pernah buat Okey. Jadi ini yang kita akan bahaskan dalam bab ini. Jadi adakah kita nak kena wajib mandi dulu ataupun kita boleh buat satu perkara yang lain dalam keadaan kita belum mandi wajib? Adakah orang kalau kita dalam keadaan berjunub, adakah orang boleh sentuh kita ataupun tak boleh? Tak boleh sentuh kita. Adakah muslim itu najis ataupun tidak? Jadi kita tengok hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di tariqil Madinah wa huwa junubun fankanastu minhu fadhahaba faghtasala thumma jaa faqala aina kunta ya Aba Hurairah qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin faqala subhanallah innal muslima la yanjus. Jadi ini merupakan satu hadis yang menjadi kaedah yang umum. Banyak bab-bab dalam Islam yang masuk di bawah hadis ini. Kita tengok daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita pernah sebut tentang sejarah Abu Hurairah. Siapa ke Abu Hurairah? Ingat balik siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Itu lepas dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam nama dia siapa? Sebelum dia masuk Islam nama dia Abdul Syams. Sebelum dia masuk Islam nama Abu Hurairah adalah Abdul Syams. Abdul Syams tu apa? Hamba matahari. Boleh tak kita namakan Abdul Syams? Tak boleh, kerana matahari pun makhluk. Kita tak boleh jadi makhluk kepada makhluk. Faham tak? Itu pasal yang sebaik-baik nama apa? Abdullah, Abdul Rahman. Itu sebaik-baik nama, iaitu kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di sini kita tahu bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia masuk Islam bila? Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Dan dia bukan orang yang masuk Islam awal. Jadi kalau kita tengok peperangan Khaybar itu pada tahun ke-7, itu baru lepas tu baru Abu Hurairah masuk Islam. Tapi subhanallah, kita nak katakan tentang orang yang mulazamah, orang yang selalu melazimi Nabi, orang yang betul-betul bersemangat dalam berilmu. Kita tengok dalam masa 3 tahun ataupun 4 tahun dia bersama dengan Nabi, tapi di antara semua para sahabat Abu Hurairah punya hadis paling banyak. Memang walaupun Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang antara yang terawal masuk Islam, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya, tetapi Abu Hurairah punya hadis lebih banyak daripada para sahabat yang lain. Tapi ini bukan menunjukkan bahawa yang para sahabat yang 4 ni tak bagus. Tidak. Jangan jadi macam orang-orang Syiah pula. Dia mengutuk sahabat yang satu, dia angkat sahabat yang lain. Jadi ini menunjukkan bahawa sahabat Nabi semua adalah sahabat-sahabat yang Nabi SAW cintai. Kerana itu Nabi SAW mengatakan apa? Aku adalah amanah kepada umatku. Apabila aku hilang, maksudnya apabila aku mati, maka sahabatku akan memegang amanah tu. Tetapi bila sahabatku pula yang mati nanti, maka dunia ini dan umat-umat yang seterusnya akan menghadapi apa yang telah ditetapkan untuknya. Faham tak? Kerana itu kita tengok pada zaman sahabat aja, itu bila Nabi dah wafat itu fitnah dah banyak berlaku. Betul tak? Apatah lagi lepas sahabat wafat, lagi fitnah yang berleluasa berlaku sampai ke hari ini. Jadi ini fadilat para sahabat. Tetapi kita tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu, antara orang yang subhanallah, Allah berikan dia ketetapan, Allah memberikan dia ingatan yang kuat, lalu dia dapat banyak sangat menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun antara sebabnya kerana dia tak ada rumah. Dan dia duduk di mana? Sebab Ahlus Suffah, iaitu di belakang Masjid An-Nabawi ataupun belakang rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai dia ni tak ada makanan. Dia kalau dapat makanan tu confirm itu adalah hadiah daripada orang. Pada satu hari
Ini diriwayatkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berdiri. Abu Hurairah pingsan. Lalu Abu Hurairah pingsan. Lalu ditanya, kenapa engkau pingsan? Engkau sakit ke apa? Lalu Abu Hurairah mengatakan, tidaklah aku sakit dan tidaklah aku ada apa-apa kecuali aku terlalu lapar. Allahu Akbar. Kita ni makan tak habis-habis, betul tak? Itu masalahnya. Makan tak habis-habis. Prata kaya ada. Ada prata-prata lain. Ada macam-macam prata lagi. Mula itu belum nasi lagi. Nasi pataya, nasi apa. Jadi kita punya makan ni tak habis. Tapi kita tengok ni antara orang yang Allah berikan dia ketetapan, iaitu sampai tak ada makanan tetapi tak menunjukkan dia tak payah cari ilmu ataupun dia tak payah mulazamah dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Subhanallah. Jadi kita, kalau Abu Hurairah orang yang tak berapa banyak mendapat makanan, itu boleh bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita tanya diri kita, kita ini dah banyak makan, betul tak? Kita sampai kadang-kadang makan sampai bersandar. Betul? Ini khas kepada orang yang makan buffet. Betul? Pernah makan buffet tak? Makan buffet, bayar sedemikian jumlah, makan tanpa henti. Selagi tak habis kat situ, selagi tu tak nak berhenti. Ini masalah mindset. Kerana itu yang dilarang itu adalah makan secara berlebih-lebihan. Walaupun kita bayar, tapi makan itu haruslah menepati keperluan. Bukan kita hidup untuk makan. Kita makan untuk hidup. Kita makan untuk ibadah. Kalau hidup untuk makan, itu jadi satu musibah. Jadi tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu, antara orang yang subhanallah ditetapkan Allah kepada dirinya untuk meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tengok, antara walaupun dia punya hadis paling banyak, tetapi dia bukan orang yang sombong. Dan bukan hadis dia je, tapi dia juga meriwayatkan hadis daripada Abu Bakar, dia meriwayatkan hadis daripada Umar, daripada Osman, daripada Ali. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun dia sama-sama level sahabat dengan sahabat, tapi dia tak mengatakan pun bahawa aku dah ada hadis aku, kau hadis kau, ambillah hadis kau. Tetapi dia subhanallah, betapa rendahnya dirinya, dia mengambil hadis daripada orang lain. Itu menunjukkan bahawa memang betul dia masuk Islam lambat. Jadi ada hadis-hadis yang dia tak dapat ada waktu sebelum dia masuk Islam. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah nak muliakan seseorang tu, Allah akan muliakan dia dengan faqih fid din. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendakkan diri seseorang itu kebaikan, maka Allah akan pandaikan dia dalam agama. Tetapi jangan pandai tapi sombong, ataupun pandai untuk riak, tapi pandai untuk kita bertakwa. Antaranya adalah semua yang berada di depan saya ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda-tanda Allah memberikan satu kebaikan, iaitu kita datang kat sini semata-mata bukan untuk main game, betul tak? Tetapi kita datang ke sini semata-mata untuk membuka ataupun mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dibahaskan oleh para ulama. Jadi itu semangat Abu Hurairah yang kita nak. Jadi kat sini saya nampak semua dah macam Abu Hurairah dah. Makan tak tadi? Belum sarapan kan? Ni macam Abu Hurairah, jangan pingsan je lagi. Jadi subhanallah. Jadi jangan pula lepas ni dah tak nak makan, nak jadi macam Abu Hurairah, drive pun pingsan. Drive pingsan itu hal satu perkara yang lain pula. Jadi mudah-mudahan walaupun kita tak dapat nak sambut taraf dengan Abu Hurairah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketetapan dalam menuntut ilmunya. Jadi kita tengok itu Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kenapa dinamakan Hurairah? Kenapa? Kerana dia Abu Hurairah ni ada seekor kucing, anak kucing. Anak kucing yang kecil yang selalu bermain dengannya. Jadi ini adalah satu kepujian bagi orang yang membela kucing. Ada kucing tak kat rumah? Mak tak kasih? Mak tak kasih bela kucing. Tapi ada orang yang takut dengan kucing. Betul tak? Ada orang kalau dia tengok kucing tu dah macam tengok anjing. Subhanallah, dia lari ataupun boleh terlompat. Kalau boleh makan tu dia boleh berhenti. Dia tengok je kat mana kucing tu. Dia tengok kucing tengok dia. Ini masalah. Tak apalah, itu mungkin fitrah masing-masing lah. Ada orang takut kucing, ada orang takut semut, ada orang takut lipas. Itu masing-masing lah. Dia tak menjadi satu masalah. Tetapi kita mengatakan bahawa kucing itu antara binatang yang manja.
Kerana tu kita tengok orang yang ada kucing lain manja dia. Jadi ini antara yang Nabi SAW. Dan kalau seandainya bela kucing itu dosa, mesti Nabi dah melarang untuk Abu Hurairah bela kucing. Tapi bela kucing ini salah satu kepujian yang boleh menunjukkan itu sikap ihsan kita, bukan hanya kepada manusia, juga kepada binatang. Jadi itulah sifat rahmatan lil alamin. Sekarang memang kena promote tentang rahmatan lil alamin. Bahawa ini adalah Nabi SAW merupakan rahmat bagi sekalian umat, sekalian makhluk. Kerana itu antara mukjizat Nabi SAW. Jadi kita tengok bahawa daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW berjumpa dengannya di sebuah jalan Madinah. Jadi Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi pada salah satu jalan di dalam Madinah. Madinah ni berapa besar Madinah? Madinah besar dia berapa besar? Nabi SAW bersabda, Al-Madinatun ma baina 'ir ila thur. Faman hadatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ini bahaya duduk Madinah. Nabi SAW mengatakan apa? Al-Madinah ma baina 'ir ila thur. Madinah ni ada di antara gunung Ir dengan gunung Sur. Maksudnya apa? Gunung Ir ni kat mana? Adalah, pernah tengok gunung Uhud kan? Gunung Uhud tu kat belakang tu ada satu gunung, itu nama dia gunung Ir. Dan gunung Sur ini ada di perbatasan, pernah tengok apa nama dia ni? Mikot, tempat mikot kat Madinah. Kalau kita panggil zaman sekarang itu Bir Ali. Betul tak? Mikot kat Madinah nama dia Bir Ali. Tapi kalau nama asli dia apa? Nama asli dia dalam hadis Nabi SAW sebut tentang mikot kat Madinah, apa nama? Zulhulaifah. Kenapa jadi tukar Bir Ali? Kenapa ada Ali pula kat situ? Kerana itu antara para ulama mengatakan bahawa itu antara pertukaran kerajaan. Dulu ada kerajaan Fatimiyah, betul tak? Tu ada kesan-kesan Syiahnya di situ. Itu pasal ada Bir Ali dekat situ. Tapi tak apa. Jadi lagi satu gunung Sur itu ada dekat dengan tempat mikot. Jadi itu antara, kalau kita ditanya antara gunung Uhud sampai ke mikot, itu jauh. Jadi itu besarnya Madinah. Itu nama dia khusus. Kalau kita tengok Madinah pada hari ini lagi besar, sampai ke Yambuk. Itu 200 kilo pun masih Madinah. Badar pun masih Madinah lagi di bawah. Tapi kalau Madinah yang disebut tanah haram, itu dekat that area. Jadi Nabi SAW berjumpa dengan Abu Hurairah. Tetapi Madinah ni adalah salah satu rahmat. Kerana Allah akan selamatkan Madinah daripada fitnah Dajjal. Nabi SAW mengatakan apa? Bahawa Allah akan turunkan para malaikat di perbatasan tanah haram, iaitu tanah Madinah. Maka bila Dajjal nak masuk, malaikat halau dia. Malaikat halau, lalu dia pergi mana? Dia pergi Europe main ski. Lalu pergi mana? Dia akan pergi ke Baitul Maqdis. Kat situ baru dia akan berjumpa dengan Nabi Isa AS. Yang Nabi Isa tengok dia akan terbakar dan sebagainya. Itu dalam riwayat hadis-hadis tentang tanda-tanda akhir zaman. Tapi itu fadilat Madinah, iaitu Dajjal takkan masuk. Itu pasal kalau boleh sediakan duit banyak-banyak. Bila dah tahu Dajjal dah datang je, terus kita naik jet, pergi ke Madinah. Betul? Kalau boleh, betul. Kalau boleh, kita terus dengar orang kat sana call je, Dajjal dah datang, terus beli tiket flight. Pergi ke Madinah. Kerana kalau pergi ke Madinah, ni antara fadilatnya, takkan dikacau Dajjal. Tapi Madinah ni bukan sembarang orang boleh duduk. Kerana pada akhir zaman nanti, Madinah akan bergoncang. Madinah akan bergoncang dan akan keluarnya semua orang-orang munafikin. Orang-orang yang pada hatinya ada perasaan nifak, ada perasaan munafik, itu akan keluar daripada Madinah kerana takut akan goncangan itu. Jadi kita tengok nanti pada akhir zaman, InsyaAllah kalau panjang umur, kita tengok siapa yang keluar daripada Madinah waktu goncangan itu berlaku, maka itulah orang-orang munafik. Jadi orang yang kekal kat dalam tu adalah orang-orang yang beriman, ia sempurna imannya ataupun lengkap imannya. Tetapi itu antara fadilat Madinah. Dan begitu juga adanya fadilat Madinah itu adalah orang-orang yang mati di Madinah. Nabi SAW mengatakan apa? Man istata'a minkum ayyamuta fil Madinah falyaf'al.
Nabi kata barang siapa di antara kamu yang mampu untuk mati kat Madinah, maka lakukanlah. Jangan pergi umrah bawa pisau dalam. Maksudnya bukan lakukanlah, itu maksudnya kena bunuh. Maksudnya barang siapa yang Allah takdirkan akhir hayatnya di sana, maka Nabi kata gembiralah. Kerana dua sebab. Kerana apa? Yang pertama, dia akan dibangkitkan bersama-sama Nabi SAW. Iaitu Nabi mengatakan perkuburan pertama yang akan dibangkitkan pada Yaumul Qiyamah adalah perkuburan Madinah. Itu perkuburan Nabi, Abu Bakar, Umar dan semua perkuburan Baqi'. Iaitu kita bangun-bangun je dah dapat jumpa Nabi. Kalau kita mati kat sini Abu Sara, kita bangun jumpa siapa? Mungkin kita bangun-bangun jumpa Raju. Betul tak? Ke Acoy ke siapa-siapa ke, tengok-tengok, mana pula nak cari Nabi, tu satu hal lah. Yang kedua fadilatnya, yang pertama tadi dah bangkit bersama Nabi. Yang kedua, Nabi SAW jamin baginya syafaatnya. Subhanallah. Itu kita pula nanti di Yaumul Qiyamah nak cari Nabi, itu satu hal lagi. Nak cari telaga Nabi, satu hal lagi. Betul, nak kena pergi kepada semua Nabi-Nabi yang lain, last baru jumpa dekat Nabi. Sedangkan pada hari itu akan begitu, suasana dia begitu panas kerana matahari sangat dekat. Itu antara fadilat Madinah. Cuma bahayanya kat Madinah ni apa? Bahayanya Madinah, Nabi kata faman hadasa fiha hadasan, siapa yang membuat satu perkara yang baru, au awamuh disan, ataupun bantu orang tu untuk membuat satu perkara yang baru. Maksud baru apa? Maksud baru yang tak pernah dibuat dalam Islam. Maksiat-maksiat ataupun semua azab-azab ataupun semua perkara-perkara yang melanggar syariat Nabi dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi katakan apa? Fa alaihi, maka atasnya, layaklah atasnya laknat Allah wal malaikah, dan semua malaikat akan melaknat dia, wan nasi ajmain, dan semua manusia akan melaknat dia. Jadi itu bahayanya kita duduk Madinah. Ada fadilat, ada juga ancaman. Jadi ini kerana itu kalau kita berada kat Madinah, kalau boleh kita minimizekan kita punya maksiat. Tapi pun tak boleh nak lari juga. Kerana kalau kita dah pergi umrah, mengumpat tu mesti ada punya. Betul tak? Ada pergi umrah tak mengumpat? Kalau ada baguslah. Tapi itu kita mengatakan antara dosa-dosa yang kita kena banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kat mana-mana pun takkan terlepas. Kita mengutuk orang, itu sukalah. Lagi-lagi kat sana. Bukan orang kita je, orang satu dunia boleh nampak. Orang Afrika, orang apa semua, orang-orang Turki, orang-orang daripada Kazakhstan dan sebagainya. Itu banyak orang. Jadi kita rasa kita tak sesuai dengan apa yang kita nampak ataupun kita rasa, maka kita akan kutuk orang tu. Kira tu dulu ramai sangat jemaah-jemaah yang kata kat saya, Ustaz, saya tengok ni orang Arab solat tak ada sopan langsung. Dia nak nak marah orang Arab, tak ada sopan. Depan Allah boleh buat macam tu. Buat apa cik? Bergerak sana, bergerak sini, bergerak sana, bergerak sini. Tak ada sopan je dengan Allah. Memang betul. Kita dalam mazhab Syafi'i, kita bergerak 3 kali itu batal. Betul tak? Tapi itu mengatakan bahawa lagi-lagi orang Arab, kalau nak hembus ingus, hembus kat situ juga. Pernah tengok tak? Dia nak hembus juga. Dia nak buang kahak kat situ juga. Terpaksa kena standby banyak-banyak tisu dalam poket. Kerana itu ada je sunnah. Ataupun bolehnya kita buang kahak sebab tu kita solat. Jadi mereka tengok orang kita kan, kalau ada hingus ke ada kahak ke, telan je. Betul tak? Dia takkan lepaskan punya. Kalau batuk pun nak tahan. Kalau lah apa lagi, kalau nak bersin pun tahan. Lagilah kalau hingus, takkan nak. Tapi orang Arab dia relax je. Tengah-tengah solat, ghairil maghdubi alaihim, dia akan hembuskan apa yang nak hembus, lepas tu masuk poket lagi. Dia punya kahak-kahak dah ada semua masuk poket lagi. Itu menunjukkan antara kahak tu bukan najis. Kahak tapi kotor lah. Bukan maksudnya dah tu letak kat atas meja, tengok ni kahak aku. Subhanallah. Itu jangan pula sedemikian. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka mengatakan bahawa apa yang mereka tak setuju dengan mereka akan kutuk orang. Padahal ada pendapat-pendapat yang kita kena raikan. Kerana itulah kita belajar tentang mazhab Syafi'i yang mulia, pun kita nak kena tahu sikit-sikit tentang mazhab orang lain, supaya kita tak terus mengutuk, supaya kita tak terus mengatakan orang tu sesat dan sebagainya. Jadi Abu Hurairah jumpa Nabi SAW di Madinah, dan dia, iaitu Abu Hurairah,
dalam keadaan junub. Jadi siapa berjunub sekarang? Nabi ke Abu Hurairah? Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah dalam keadaan junub. Lalu ia berkata, maka aku menghindarkan diri, lalu pergi dan mandi. Ya, lalu kerana antara adabnya, kalau berjumpa dengan Nabi SAW, para sahabat, ya, Nabi SAW, dia akan berbual. Ya, hatta dah sampai sahabat tu tak ada apa nak cakap, barulah Nabi SAW sampai para sahabat ataupun Nabi SAW tak akan stop sampai para sahabat tak minta diri. Maksudnya Nabi akan berbual, tanya khabar, sampailah sahabat minta diri, barulah Nabi SAW akan berpisah dengannya. Itu antaranya. Dan bila jumpa Nabi akan beri salam dulu, barulah sahabat akan, walaupun sahabat cuba nak beri salam dulu. Ini antara Nabi SAW mengatakan afsyus salam, iaitu sebarkanlah salam. Jadi kita tengok fitnah pada zaman ini, kita tengok orang pergi masjid je, ini tak bagi salam. Betul tak? Antara sendiri. Padahal kita tengok orang tu jemaah yang regular, biasa solat kat masjid, tapi dah dekat 5 tahun tak pernah pun bagi salam. Pasal apa? Tengok buat muka slack je. Betul, subhanallah. Kadang-kadang sedih kita tengok, kerana ini masalah pula orang yang fitnah orang pergi masjid. Orang pergi masjid rasa pula dirinya dah kong tahu bukan King Kong dia rasa macam diri dia dah okey, aku tak boleh tegur orang, kena tegur aku tak boleh tegur orang. Tak boleh. Kita tengok Rasulullah SAW, dia seorang Rasul, dia tegur orang dulu. Dia Rasul. Kita siapa? Rasul juga ke? Bukan. Kita orang biasa je. Walaupun kita memang betul adabnya seorang yang kecil itu beri salam kepada orang yang besar. Tapi tak salah juga orang besar beri salam kepada orang yang kecil. Jadi ini antara adab Nabi yang kita kena apply kan. Jangan kita belajar, tapi kita cuba apply kan. Kerana ini antara menyebarkan salam. Nabi katakan apa? Dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu antara adabnya adalah bila berjumpa dengan Nabi, maka dia akan berjumpa. Tapi ini kes ni, Abu Hurairah nampak Nabi, Abu Hurairah lari. Sampai membuatkan Nabi tertanya, kenapa Abu Hurairah lari daripada aku? Jadi adabnya, kalau kita nak minta diri, kena cakaplah alasan, kejap aku ada urusan dan sebagainya. Tapi ini pun antara adab Abu Hurairah. Dia tak nak rasa dirinya, itu pasal Abu Hurairah assume yang dirinya itu dalam keadaan berjunub. Maksudnya tak bagus kita jumpa orang. Jangan kita dah habis berjunub pergi kedai kopi, minum, makan dulu, dah habis, terlupa pula dia tengah berjunub. Lepas tu solat berjamaah, relax je. Masuk, dah azan, jom solat isyak. Azan, masuk solat, dalam keadaan berjunub. Jadi antaranya, kalau boleh mandi, tapi seandainya tak mandi dulu pun tak menjadi satu masalah. Kita tak bermaksud itu tak boleh bermuamalah. Itu boleh, dibolehkan. Jadi aku pun menghindar, lalu pergi dan mandi. Kemudian datang menemui Rasulullah SAW. Baru dia jumpa Nabi. Tengok, kalau kita dah lari pun takkan jumpa Nabi. Tapi dia lepas mandi, dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Maka beliau pun bertanya, tengok, ini sampai Nabi yang bertanya, ke mana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Ini menunjukkan bahawa Nabi yang bagi gelaran Abu Hurairah kepada Abu Hurairah, yang bernama Abdurrahman bin Sakhar. Jadi dia pun tanya, wahai Abu Hurairah, ke mana kau pergi tadi? Abu Hurairah pun menjawab, aku dalam keadaan junub. Jadi Abu Hurairah explain bahawa dia ada dekat dalam keadaan berjunub. Maka aku tidak mau duduk bersama anda sedang aku tidak dalam keadaan bersuci. Maksudnya dia rasa tak sedap, ataupun dia rasa tak elok lah, kita panggil, betul lah. Kerana nak duduk dengan Nabi, waktu tu dia dekat dalam keadaan berjunub dan Nabi dalam keadaan bersuci. Maka ini baru dalam tajuk ni, ini dia punya syahid dia. Maka Rasulullah SAW bersabda, Maha suci Allah, orang Islam itu tidak najis. Lalu kat bawah ni banyak lagi bab-bab yang lain akan masuk di bawah bab ni, tapi insya-Allah kita akan terangkan pada minggu akan datang. Minggu akan datang ada kelas tak? Ada. Nak makan oren?
Jadi insyaAllah kalau tak ada apa-apa hal, insyaAllah minggu depan kita teruskan kelas kita. Dan insyaAllah kita akan sambung pada figure Rasulullah kita. Kita berhenti di mana? Pedang. Okay, kita dah buka page 87. Ciri-ciri pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi kita apabila bicara tentang pedang, minggu lepas kita dah bagi kan tentang pedang, 2 je. Ada berapa semua pedang Nabi? Ada 9. Okay, minggu lepas kita dah sebut 2. Apa 2 tu? Rasub dengan Mikhzam. Betul? Okay, jadi standby. Sekarang kita akan sebutkan lagi 9. Lagi 2, lagi 7. Kalau siapa yang tak hadir minggu lepas, yang pertama pedang Nabi SAW bernama. Tengok, pedang pun ada nama. Nama yang pertama adalah Rasub. Betul? Rasub. Yang kedua Mikhzam. Yang ketiga Zulfiqar. Pernah dengar orang nama Zulfiqar? Itu nama pedang yang ketiga adalah Zulfiqar. Macam mana eja? Z. Eja lah macam mana pun, yang penting bunyi Zulfiqar. Kalau fiqar tu bunyikan Q dia. Yang tahu nak eja dalam bahasa Arab, Zal, Waw, Alif, Lam, Fa, Qaf, Alif, Ra. Zulfiqar. Itu nombor 3. Nombor 4 nama dia Qadibun. Nombor 4 nama dia Qadibun. Qaf, Dhad, tahu Dhad? Dhad, Ya dengan Ba. Qadibun. Nombor 5. Boleh tak? Nombor 5 Hatfu. Ha sampan. Ni ada ha sampan ni. Ha apa? Ha tipis. Ha, ta dengan fa. Hatfu. Itu nombor 5. Nombor 6 Al-Battar. Bukan bateri Al-Battar. Alif, Lam, Ba, Ta, Alif, Ra. Al-Battar. Ada sabdu kat ta. Kalau eja Melayu dia Alif pula. Al-Battar. Al-Battar. Tu nombor berapa tu? Nombor 6. Okey, nombor 7 Ghadbun. Gha, Dad dengan Ba. Marah. Ghadbun. Okay. Nombor 8 Qal'i. Qaf, Lam, Ain, Ya. Qal'i. Qaf, Lam, Ain, Ya. Qal'i. Yang terakhir dapat tak ni tadi? Dapat Yang terakhir Ma'surul Fijar. Ni susah sikit. Ma'sur. Mim, Alif, so atas tu ada Hamzah mati. Ma'sur. Sa, Waw, Ra. Sa 3 titik tu. Sa, Waw, Ra. Ma'sur Al-Fijar. Alif, Lam, Fa, Jim, Alif, Ra. Ma'surul Fijar. Ma'surul Fijar. Eja Melayu dia Ma'surul Fijar. Bukan Ma'su Ma'surul Fijar. Ada sa. Kena keluarkan lidah dia. Ma'surul Fijar. Okey, kita sebutkan nombor 1 apa tadi?
Rasub. Yang nombor 2 Mikhzam. Cuba sebut. Mikhzam. Nombor 3 Zulfiqar. Yang nombor 4 Qadibun. Qadib. Nombor 5 Hatfu. Yang nombor 6 Al-Battar. Dia punya seram sikit. Al-Battar. Nombor 7 Ghadbun. Ghadbun. Nombor 8 Qal'i. Nombor 9 Ma'surul Fijar. Ma'surul Fijar. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi SAW, Nabi je ada pedang ada 9. Jadi kita ada pedang tak kat rumah? Berapa? 1. Itu nak potong ayam. Jadi ini untuk alat-alat peperangan. Jadi kalau kita sebut tentang pedang, itu menunjukkan bahawa Nabi SAW tak gunakan kuasa batin pun. Betul tak? Ada orang sekarang kalau dia nak perang, dia tak payah bawa pedang, tak payah bawa senjata pun, bagi sekali je. Dah tercampak orang tu. Jadi ini Nabi SAW, dia sendiri ada 9 pedang. 1, 2 pedang okey lagi, ni 9 pedang. Ini menunjukkan bahawa kita nak berperang, itu nak kena bertawakal kepada Allah. Menang tak menang itu bukan persoalan dia. Itu pasal para sahabat, dia tujuan perang untuk apa? Yang pertama untuk mati. Para sahabat tujuan pertama perang untuk mati, kedua baru menang. Kerana itu para sahabat betul-betul nak mati syahid di situ. Jadi kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala muliakan Islam itu dengan penaklukan dan pembuka kota-kota selepas kematian Nabi SAW. Antaranya Nabi kata apa? Nabi kata ini adalah berita gembira untuk kamu. Nabi waktu Nabi hidup, Nabi katakan ini berita gembira untuk kamu. Apa maksudnya? Sesungguhnya Al-Qudus akan terbuka untuk umat Islam. Subhanallah. Al-Qudus akan terbuka untuk umat Islam. Dan waktu tu zaman siapa? Zaman Umar bin Al-Khattab. Tahun berapa Al-Qudus terbuka? Al-Qudus tulis kat situ. Baitul Maqdis dibuka oleh Umar pada tahun 16 Hijrah. 16 Hijrah. Tapi subhanallah, ini pada pemerintahan Umar. Umar perintah, tapi dia tak masuk perang. Faham tak? Maksudnya di bawah pemerintahan Umar, tapi Umar hantar 4 askar. 4 askar yang menakluk Kudus. Masuk Kudus apa? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang sekarang ni di bawah tangan siapa? Orang Islam ke tak? Bukan. Di bawah tangan Yahudi. Lalu kita nak kena tahu bahawa Baitul Maqdis ni ditakluk 3 kali. Baitul Maqdis ditakluk 3 kali. Yang pertama pada zaman Umar, itu pada 16 Hijrah. Kedua pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pada tahun 538 Hijrah. 538 Hijrah. Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ketiga zaman Nabi Isa alaihissalam. So daripada zaman Umar nak pergi ke zaman Salahuddin Al-Ayyubi tu lama tak? Lama. Daripada 16 dengan 538, subhanallah, begitu jauh. Tapi ini janji Nabi alaihi salatu wassalam, bahawa nanti pada zaman Nabi Isa alaihissalam, Baitul Maqdis akan ditakluk semula. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, pembunuhan berlaku secara begitu kejam. Betul tak? Jadi ini antara tanda-tanda hari kiamat. Tapi jangan risau. Biarlah macam mana pun mereka berusaha untuk membunuh orang Islam, tetapi kita kena tahu, itu pasal kita ada iman. Iman kita ada pun dah cukup bagus. Itu kita pun tak payah kita menggelabah, ataupun kita tak payah nak bunuh semua orang kat luar. Kita cukup dengan iman bahawa Allah akan kembalikan Kudus kepada umat Islam. Itulah satu kenikmatan bagi kita. Kerana itu mereka risau. Kenapa mereka bunuh orang sekarang?
Kerana mereka tahu mereka akan dibunuh. Sampai Nabi katakan apa? Umat Islam akan mendapatkan Kudus hatta batu dan pokok akan berbicara. Batu dan pokok akan berbicara. Batu tahu? Batu dan pokok. Tapi jangan tanya saya mulut dia kat mana. Itu antara perkara yang akan terjadi pada akhir zaman. Bahawa batu dan pokok akan berbicara. Dia katakan apa? Wahai Muslim, dia katakan kepada kita, wahai Muslim, kat belakang aku ni ada seorang Yahudi, maka bunuhlah dia. Kita tunggu sama-sama. Bilakah waktunya akan tiba. Jadi ini antara janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu bila Umar radhiyallahu anhu membuka Baitul Maqdis, walaupun empat tentera yang Umar hantar, dan itu antaranya sahabat-sahabat yang hebat, antaranya Syurahbil, antaranya Abdullah bin Zubair, antaranya adalah Muaz bin Jabal, dan yang lain lagi. Tetapi subhanallah, ini Kudus. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang kufar, dia tak nak bagi kunci tu dekat sahabat yang empat ni. Kerana dia katakan apa? Kudus ini boleh dipegang kuncinya oleh orang yang ada 3 huruf namanya. Kalau tengok Syurahbil itu banyak nama dia, maksud banyak huruf. Begitu juga dengan Muaz, itu lebih daripada 3 huruf. Jadi mereka tengok-tengok siapa nama 3 ni, tidak lain dan tidak bukan iaitu Omar. Jadi dalam riwayat mengatakan bahawa waktu tu Omar ada kat Madinah. Dia semata-mata pergi Kudus untuk dapatkan kunci itu. Dan dia masuk Kudus di tangan Umar radhiyallahu anhu. Jadi subhanallah, ni antara Allah memberikan kekuatan atas tangan Umar pada Islam. Lalunya pada seterusnya, pada zaman-zaman yang seterusnya, para sahabat dan para kerajaan-kerajaan yang lain, Abbasiyah, Utsmaniyah dan seterusnya. Jadi subhanallah, ini menunjukkan peperangan Islam itu mulia dengan sebab itu. Tapi subhanallah, kita nak kena tahu bahawa orang yang berjuang banyak dalam Islam tetapi akhirnya mati dalam keadaan kudis. Antaranya mati dalam keadaan kudis. Antaranya sahabat-sahabat lepas 16 Hijrah tu terbukanya Baitul Maqdis, pada 18 Hijrah tu ramai para sahabat yang mati disebabkan wabak taun. Sampai riwayat mengatakan 20,000 para orang-orang Islam yang mati pada waktu itu lepas pembukaan Baitul Maqdis disebabkan taun. Taun yang sakit macam mana? Dia wabak. Wabak kat Singapura ada wabak tak? Adalah wabak SARS ke, H1N1 ke, H1N2 ke. Dan apa-apa saja wabak. Itu kalau wabak kena mati tak? Mati. Ini dah kira sedikit dah ni kat Singapura. Tapi dulu pada zaman Nabi, kerana Nabi dah janji akan ada pada satu zaman orang akan mati seperti matinya kambing. Nabi kata akan matinya orang, maksudnya mati kambing. Kambing pun ada penyakit dia. Kambing kalau ada penyakit kat hidung dia, ada keluar lendir, sekali-sekali banyak mati. Jadi Nabi kata akan ada satu kematian yang besar, sekali semua ramai yang mati. Antaranya adalah waktu 18 Hijrah. 25,000 dan ramai di antara para sahabat yang mati. Dan penyakit dia bagaimana? Penyakit dia merupakan kudis. Kudis tahu? Kudis yang kena dekat kulit, lalu dia bernanah. Dia bernanah lalu keluar air. Dan sakit dia begitu sakit sekali. Dan bila kena terus mati. Ini menunjukkan sejarah. Tengok, walaupun para sahabat tadi yang banyak memperjuangkan Islam, tapi Allah mati dia dalam keadaan taun. Tetapi waktu itu sahabat bila didatangkan penyakit ni, sahabat mengatakan apa? Selamat datang wahai penyakit taun. Kerana antara, subhanallah, ini iman. Kalau kita dah kena apa dah muka jerawat, betul tak? Dah kutuk. Tapi tengok redanya para sahabat atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku? Bila sakit itu datang, dia mengatakan selamat datang wahai penyakit. Kerana ini yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang mati dalam taun itu digelar sebagai syahid. Kerana sabda Nabi SAW, antara orang yang digelar syahid adalah taun. Antaranya adalah wanita yang melahirkan anaknya dan orang yang mati dalam keadaan peperangan.
Subhanallah. Jadi itu kita nak, kalau boleh iman kita macam iman para sahabat. Apa saja dugaan yang Allah beri kat kita, kita redha. Tapi itu susah. Betul tak? Tapi insya-Allah mudah-mudahan kita dengan belajar macam ni, kita dengan mempelajari sirah para sahabat, sirah para nabi, itu insya-Allah mudah-mudahan dapat menguatkan hati kita. Kita ni apalah sangat dugaan kita hari ni, betul tak? Itu pun dah tak boleh angs. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan hati kita untuk kita menghadapi dugaan-dugaan yang untuk ditambahkan iman kita, diampunkan dosa-dosa kita. Kita masuk hadisnya. An Anasin qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Daripada Anas. Daripada Anas. Anas ni Anas yang mana? Anas bin Malik. Ia berkata, ujung pegangan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat daripada perak. Jadi kita tahu ujung pedang kat mana? Ujung pedang, handle dia. Ujung pedang mana? Tempat tajam dia perak. Pedang dibuat daripada apa? Besi. Pedang dibuat daripada besi. Hujung pedang dia kat mana? Dekat handle dia, ujung. Okey. Itu nama hujung pedang. Jadi itu dibuat daripada perak. Dibuat daripada perak. Jadi pedang Nabi alaihi salatu wasalam itu sendiri terbuat daripada perak. Jadi ini dalam satu riwayat yang menerangkan tentang ciri-ciri pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi boleh tak pedang dibuat daripada perak? Itu boleh. Kerana untuk kita menjadikan perak itu tak jadi satu masalah yang besar. Jadi kita tengok bahawa ini adalah ciri-ciri pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pedang Nabi pada zaman sekarang ada lagi tak? Pedang Nabi zaman sekarang ada lagi tak? Tak ada. Dia macam mana kaedah-kaedah yang lain, barang peninggalan Nabi, kalau ada, itu kita nak kena datangkan sanad dia, ataupun nak kena datangkan dia punya chain dia, yang itu menunjukkan bukti benar-benar bahawa itu adalah pedang Nabi. Kadang-kadang pedang tu bukan pedang Nabi. Kadang-kadang orang klaim pedang Nabi, tentang pedang tu pedang Salahuddin Al-Ayyubi, ataupun orang-orang yang ternama yang dahulu. Kerana itu antara fitnah juga adalah sekarang ni kat Turki adalah tempat museum, adalah museum Islam. Kita tahu bahawa Turki sebelum dia masuk Islam, dia dipanggil sebagai tentera apa? Turki sebelum dia masuk Islam, dia dipanggil sebagai tentera apa? Tentera Tatar. Pernah dengar tak? Sejarah dalam Islam ni sejarah yang besar ni. Tentera Tatar yang menghancurkan semua negara-negara Islam. Yang menghancurkan semua banyak khazanah Islam. Jadi tetapi lepas tu memang Nabi SAW dah sifatkan, sungguhnya nanti pada satu zaman akan ada tentera yang sepet matanya, yang penyek hidungnya, yang muka dia muka kemerah-merahan. Ini semua yang Nabi sifatkan tentang mereka akan menghancurkan Islam. Itu antara yang dikatakan tentera Tatar. Apa nama tentera tu? Bukan sos Tatar. Itu nama dia Tatar. Cuba sebut. Okey. Jadi itu tentang ciri-ciri pedang Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kita tengok hadis seterusnya. Jadi antara ciri-ciri pedang Nabi, dia adalah daripada perak. Seterusnya hadis ke-86. An Sa'id bin Abi Al-Hasan Al-Basri qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Ini daripada Sa'id bin Abi Al-Hasan Al-Basri. Tengok footnote kat situ. Sa'id ini adalah saudara kandung Hasan Al-Basri. Jadi bila kita ditanya siapakah Sa'id, dia adalah saudara kandung Hasan. Kita biasa sebut Hasan Al-Basri, betul tak? Hasan Al-Basri ni siapa? Tabi'in. Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in
jalil, yang agung. Hasan al-Basri ia berkata, ujung pedang, pegangan pedang. Tengok ada sebut pegangan kat situ. Tadi tak ada sebut pegangan. Betul? Ada sebut pegangan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat daripada perak. Ia terbuat daripada perak. Ini menunjukkan bahawa dia nampak pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tahu bagaimana ciri-cirinya walaupun dia seorang tabi'in. Maksudnya waktu zaman tu masih ada lagi bekas peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah yang seterusnya kita sambung pada minggu akan datang dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita atas usaha kita yang sedikit ini untuk cuba untuk mencintai Nabi alaihi salatu wasalam. Dan Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidaklah sempurna iman seorang kamu itu sehinggalah aku yang paling dia cintai. Mudah-mudahan kita menjadikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya cinta yang paling utama berbanding dengan cinta diri kita sendiri. Kerana itu walaupun penat kita nak datang hari cuti ni, tetapi Allah Subhanahu wa taala ringankan tubuh kita untuk kita sentiasa terus untuk mencintai baginda alaihi salatu wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi kita syafaat baginda alaihi salatu wasallam di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita jumpa pada minggu akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan kurnianya kepada kita. Siapa yang belum baca doa Sayyidul Istighfar, saya bacakan, boleh ikut. Bismillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di kalangan golongan orang-orang salih dan salihin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita jumpa pada minggu akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.